Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, good evening, pakcik makcik Oto Arung. Kita bersiaran secara langsung seperti biasa pakcik makcik Oto Arung, perbahasan politik yang cukup panas. Tajuk perbahasan kita malam ini berbunyi kes rompakan 1MDB Datuk Seri Najib Tun Razak. Sebelum kita memulakan gear 1 perbahasan dan pembongkaran terbaru, jangan lupa pakcik makcik Oto Arung tap screen supaya aku boleh nampak muka-muka kamu ni yang menonton live TikTok panas ini. Memang dah habis cerita 1MDB sebab perbicaraan Mahkamah 1MDB bersambung lagi hari ini dalam Mahkamah Malaysia. Memang bosku Najib ini sakit kepalanya pakcik makcik Oto Arung. Belum lagi disumbat dalam penjara Sungai Buloh, sudah menggelabah ketakutan. Belum lagi disumbat dalam penjara Sungai Buloh. Makin kelengkabut aku tengok kes Mahkamah bosku Najib ini, terutamanya kes rompakan SRC 1MDB yang sudah dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun. Belum lagi hakim-hakim tu sumbat bosku Najib dalam penjara Sungai Buloh, sudah bosku Najib macam cacing kepanasan, macam anjing tersepit. Bikin kesian ditengok huru hara hidupnya hari-hari sebab kes 1MDB ni masih lagi tidak ditutup dalam Mahkamah Malaysia hari ini pakcik makcik Oto Arung. Jadi ceritanya begini. Secara rasmi hari ini Datuk Seri Najib Tun Razak, bekas Perdana Menteri ke-6 Malaysia yang amat kita hormati, membuat permohonan secara formal, menulis surat kepada hakim-hakim Mahkamah Persekutuan meminta untuk hukuman penjara 12 tahun dibatalkan. So permohonan ini sebenarnya masalah sangat besar untuk bosku Najib, sebab dia minta ulang tayang perbicaraan mahkamah. Jadi ini antara perkara baru yang dituntut secara perundangan oleh Datuk Seri Najib Tun Razak dan peguam hebatnya Tan Sri Syafiee Abdullah. Maka saya akan membahaskan apakah kelemahan permohonan undang-undang Datuk Seri Najib Tun Razak, sebab dia terus mengalami satu masalah besar. Kes rompakan SRC 1MDB yang sudah Datuk Seri Najib Tun Razak kalah ni, bosku Najib tidak mahu dibicarakan di Mahkamah Persekutuan, sedangkan dia sendiri merayu di Mahkamah Persekutuan untuk dibicarakan semula buat kali terakhir. Now Datuk Seri Najib Tun Razak tukar skrip lagi dalam mahkamah. Dia mahu perbicaraan mahkamah dia diulang tayang di Mahkamah Tinggi, cancel perbicaraan Mahkamah Persekutuan, batal semua hukuman penjara 12 tahun yang dia sudah kalah. Dan ini adalah permohonan dupang-dupang dari segi perundangan kerana permohonan ini satu
kurang lengkap. Ini permohonan tembak kepala sendiri. Ini permohonan perundangan yang tidak ada merit, yang tidak ada locus standi. Salah di sisi undang-undang. Salah dari segi proses perundangan. Jadi ini akan aku perdebatkan, bahaskan di hadapan Datuk Seri Najib Tun Razak dan lebih 32 juta rakyat Malaysia. Bosku Najib gali lubang kubur sendiri. Dia menambah masalahnya yang baru. Dia tidak konsisten dari segi rayuan di peringkat terakhir. Dan paling penting, bosku Najib ini bermain wayang untuk melambat-lambatkan perbicaraan mahkamahnya yang terakhir untuk kes rompakan SRC 1MDB. So, semakin dilambatkan perbicaraan kes mahkamah bosku Najib di Mahkamah Persekutuan, maka amat sukar untuk Datuk Seri Najib Tun Razak membatalkan hukuman penjara 12 tahun itu. So, Pakcik Makcik Oto Arum, bersedia kamu. Ini perbicaraan kes rompakan SRC 1MDB. Bosku Najib bercelaru dengan peguam-peguam hebatnya. Dia cakap pusing-pusing depan hakim untuk dia terus kalah lagi. Jadi this is a big problem for Datuk Seri Najib Tun Razak. So we will discuss from perspektif perundangan. Apa cabaran, halangan dan masalah yang akan dihadapi oleh Datuk Seri Najib Tun Razak yang tidak mahu dibicarakan di Mahkamah Persekutuan, yang mahu membatalkan hukuman penjara 12 tahun tanpa melalui prosedur perbicaraan terakhir di Mahkamah Persekutuan? Apakah halangan, cabaran dan masalah besar? Apabila Datuk Seri Najib Tun Razak terlepas pandang tentang keputusan 3 orang hakim Mahkamah Rayuan yang menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun kepada bosku Najib. Sebab bosku Najib ni dia terlalu fokus dengan Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali, dia terlalu fokus dengan keputusan Mahkamah Tinggi sehingga dia terlupa dia ada lagi masalah besar dia. Datuk Seri Najib Tun Razak lupa dia juga sudah kalah di Mahkamah Rayuan di Istana Kehakiman Putrajaya. So dia kena membuktikan kepada hakim-hakim Mahkamah Persekutuan apakah kesilapan, kekhilafan 3 orang hakim Mahkamah Rayuan, not only Hakim Mahkamah Tinggi. So bila bosku Najib dan peguam dia hanya highlight masalah keputusan hakim di Mahkamah Tinggi, that's mean keputusan 3 orang hakim Mahkamah Rayuan baru-baru ini adalah valid, adalah sah, tidak ada kesilapan. Jadi cukup ironi ya, cukup paradoks, cukup besar dia punya pertentangan permohonan perundangan baru Datuk Seri Najib Tun Razak dengan peguam hebatnya. Yang aku tengok ini adalah tindakan yang maha dupang, yang sangat dupang. Dia cakap berbelit-belit, bosku Najib ini cakap berbelit-belit depan 5 orang hakim, hantar surat. Dia mahu hukuman penjara 12 tahun itu dibatalkan oleh hakim-hakim Mahkamah Persekutuan tanpa perlu dibicarakan semula di Mahkamah Persekutuan. So, we start gear 1 Pertama, jangan lupa tap-tap skrin. Masih lagi aku nak nampak ni berapa orang, berapa bilion manusia ni menonton. Jadi komen kamu ni nanti aku baca. Kita ingin menyampaikan satu kebenaran. Datuk Seri Najib Tun Razak sehingga hari ini masih gagal membatalkan hukuman penjara 12 tahun yang dia kalah di Mahkamah Tinggi 1 tahun lalu. Bukan itu sahaja. Datuk Seri Najib Tun Razak
bersama peguam dupangnya gagal dan terus gagal juga untuk membatalkan hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta ringgit, yang mana Datuk Seri Najib Tun Razak kalah buat kali kedua di Mahkamah Rayuan Istana Kehakiman Putrajaya. So ini dua masalah besar yang menyebabkan Datuk Seri Najib Tun Razak tak boleh tidur malam. Masalah besar yang ketiga, Datuk Seri Najib Tun Razak sendiri bersama peguamnya memfailkan rayuan di Mahkamah Persekutuan untuk membatalkan hukuman penjara 12 tahun yang telah dijatuhkan oleh 4 orang hakim. So, bosku Najib menambah masalah dia. Dia mahu hukuman penjara 12 tahun itu dibatalkan serta-merta oleh 5 orang hakim Mahkamah Persekutuan secara automatik tanpa perlu dibicarakan di Mahkamah Persekutuan. Strategi perundangan begini adalah cacat, adalah menyalahi proses mahkamah, dan Datuk Seri Najib Tun Razak bersama peguamnya nampak sangat tak faham prosedur rayuan untuk kali terakhir di Mahkamah Persekutuan. Ini adalah kebodohan, kejahilan, ketololan, kedupangan yang maha dahsyat yang ditunjukkan oleh bosku Najib dan peguam-peguam dia yang tidak arif tentang rayuan terakhir di Mahkamah Persekutuan. Untuk makluman Datuk Seri Najib Tun Razak, apabila Datuk Seri sudah kalah 2 kali di Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan, hukuman penjara itu tidak boleh dibatalkan begitu sahaja. Tak boleh. Datuk Seri Najib Tun Razak perlu dibicarakan sekali lagi buat kali terakhir di Mahkamah Persekutuan. Jadi adalah sangat-sangat dupang bosku Najib dan peguamnya hari ini menulis surat kepada hakim-hakim Mahkamah Persekutuan melobi untuk hukuman penjara 12 tahun itu dibatalkan serta-merta tanpa perlu dibicarakan buat kali terakhir di Mahkamah Persekutuan. So, come on, Datuk Seri Najib Tun Razak. I know this is first time Datuk Seri Najib kalah dan terus kalah dalam Mahkamah Malaysia, terutamanya 7 kes jenayah rompakan SRC-1MDB. Saya tahu Datuk Seri Najib Tun Razak terkejut badak kerana kes-kes jenayah rompakan SRC-1MDB itu masih tidak ditutup sampai sekarang, dan perbicaraan di Mahkamah Persekutuan itu tidak boleh cancel kerana Datuk Seri Najib Tun Razak sendiri dengan peguam dia yang meminta perbicaraan kes rompakan SRC-1MDB dibuat kali terakhir di Mahkamah Persekutuan, mahkamah paling tinggi di Malaysia. So, untuk makluman pakcik-makcik Otok Arung di sini di Malaysia ni mahkamah paling tinggi adalah Mahkamah Persekutuan. So, ini adalah mahkamah terakhir untuk Datuk Seri Najib Tun Razak merayu. Kenapa tarikh perbicaraan mahkamah itu telah diumumkan 18 Ogos 2022? Kerana Datuk Seri Najib Tun Razak dan peguam dia sendiri meminta untuk dibicarakan buat kali terakhir. Tiba-tiba Datuk Seri Najib dan peguam dia tukar skrip depan 5 orang hakim. Mereka minta hakim untuk batalkan hukuman penjara 12 tahun tanpa dibicarakan. Ini salah. Ini tak boleh dibuat. Jadi, kebodohan undang-undang Datuk Seri Najib Tun Razak ini perlu diketahui oleh seluruh dunia. Sistem kehakiman negara itu bukan milik datuk nenek moyang Datuk Seri Najib Tun Razak. Ia tak boleh ikut selera nafsu politik Datuk Seri Najib Tun Razak.
hakim-hakim itu bukan bekerja untuk Datuk Seri Najib Tun Razak, Pakcik Makcik Oto Arum. Apabila Datuk Seri Najib Tun Razak memfailkan affidavit rayuan, that's mean Datuk Seri Najib Tun Razak hanya boleh membatalkan hukuman penjara 12 tahun jika dia sudah dibicarakan di Mahkamah Persekutuan, mahkamah paling tinggi. So, kalau Bosku Najib tidak mahu dibicarakan di Mahkamah Persekutuan, maksudnya Bosku Najib tak bolehlah batalkan hukuman penjara 12 tahun tu. Akhirnya, Kerajaan Malaysia boleh penjarakan Datuk Seri Najib Tun Razak segera kalau Datuk Seri Najib Tun Razak tidak mahu dibicarakan di Mahkamah Persekutuan. Kalau hukuman penjara 12 tahun itu tidak boleh dibatalkan kerana Datuk Seri Najib sendiri tak mahu dibicarakan di Mahkamah Persekutuan, ini memenggal kepala diri sendiri Datuk Seri Najib Tun Razak. You sudah kalah di Mahkamah Tinggi, you sudah kalah di Mahkamah Rayuan. Sekarang you tak mahu dibicarakan di Mahkamah Persekutuan, so game over lah sudah kau. Ia tidak semudah itu Datuk Seri Najib dan peguam-peguam dupang dia ni nak tafsir undang-undang dan perlembagaan, nak tafsir prosedur mahkamah tu ikut suka hati diorang saja. Okey, cancel lah penjara 12 tahun. 5 orang hakim Mahkamah Persekutuan tak boleh buat keputusan selagi Datuk Seri Najib Tun Razak melambat-lambatkan prosedur perbicaraan mahkamah sendiri. Ini masalah paling besar juga. Kalau Datuk Seri Najib Tun Razak mahu dibebaskan daripada penjara 12 tahun, this is my humble advice. Percepatkan perbicaraan Mahkamah Persekutuan tu. Tak perlu cancel, tak perlu lambat-lambatkan. Kalau Datuk Seri Najib Tun Razak dan Tan Sri Shafie Abdullah, peguam hebat dia ini, melambat-lambatkan prosiding mahkamah terakhir di Mahkamah Persekutuan, Datuk Seri Najib Tun Razak akan terus dikejar oleh penjara Sungai Buloh, Pakcik Makcik Oto Arum. Tak boleh mansuhkan atau batal hukuman penjara 12 tahun yang telah diumumkan oleh Hakim Mahkamah Tinggi dan 3 orang Hakim Mahkamah Rayuan. Keputusan kekalahan Datuk Seri Najib Tun Razak adalah muktamad. Ia tak boleh diubah-ubah. Ia tak boleh U-turn Datuk Seri Najib Tun Razak. You sudah kalah. Dan hari ini Datuk Seri Najib Tun Razak syok sendiri dengan peguam-peguam dia. Belum menang di Mahkamah Persekutuan, belum dibicarakan di Mahkamah Persekutuan, dia terus melompat. Memandai-mandai mengarahkan 5 orang hakim Mahkamah Persekutuan untuk batalkan hukuman penjara 12 tahun. Tak boleh macam tu Datuk Seri Najib Tun Razak. 5 orang hakim tak boleh buat keputusan simplistik macam tu. Datuk Seri Najib perlu bersedia untuk dibicarakan di Mahkamah Persekutuan. Lepas tu baru hakim boleh buat keputusan sama ada Datuk Seri Najib Tun Razak kalah atau menang. Sama ada Datuk Seri Najib Tun Razak terus disumbat dalam penjara Sungai Buloh ataupun bebas daripada penjara 12 tahun. Itu adalah proseding mahkamah. This is basic. Kenapa Datuk Seri Najib Tun Razak dan peguam dia yang hebat tu bernama Tan Sri Shafie Abdullah cakap putar belit macam pusing roti canai, macam putar gasing, cakap berbelit-belit macam ular, sampai kepala Datuk Seri Najib Tun Razak terbelit-belit hari ini dalam mahkamah. Dan cara untuk menulis surat kepada 5 orang hakim itu, ini adalah satu proses yang tidak ikut prosedur mahkamah. Tarikh perbicaraan mahkamah Datuk Seri Najib Tun Razak sudah ditetapkan 18 Ogos 2022. Ketua Hakim Negara telah mengumumkan bulan lalu perbicaraan mahkamah terakhir untuk rayuan Datuk Seri Najib Tun Razak membatalkan hukuman penjara 12 tahun selama 10 hari.
Kalau sudah habis perbicaraan Mahkamah Persekutuan 18 Ogos 2022 sehingga 28 Ogos 2022, selepas itu baru kita tahu adakah Datuk Seri Najib Tun Razak boleh batalkan hukuman penjara atau Datuk Seri Najib Razak kalah lagi buat kali ketiga di Mahkamah Tertinggi Negara. So ini adalah framework ataupun konsep perbicaraan mahkamah yang sendiri dituntut oleh Datuk Seri Najib Tun Razak. Tapi Datuk Seri Najib Tun Razak ni datang dia punya dupang hari ini, mahu main wayang politik, main gimmick politik, mengelirukan hakim-hakim yang kau tak boleh kelirukan. Kau nak tipu hakim dengan gimmick dan wayang sarkas politik sebegini. Dari segi perang saraf perundangan, Datuk Seri Najib Tun Razak ditertawakan oleh seluruh dunia. Kalau Datuk Seri Najib Tun Razak dah tak sabar untuk dibatalkan hukuman penjara 12 tahun, kenapa Datuk Seri Najib Tun Razak suka melambat-lambatkan prosedur perbicaraan mahkamah sendiri? Kenapa Datuk Seri Najib Tun Razak memberi 1001 alasan dupang-dupang depan 5 orang hakim untuk melambat-lambatkan perbicaraan mahkamah terakhir di Mahkamah Persekutuan di Istana Kehakiman Putrajaya sampai sekarang? Kenapa hukuman penjara 12 tahun tu sangat sukar untuk dibatalkan sampai sekarang? Kerana ini adalah kesilapan kamu, Datuk Seri Najib Tun Razak sendiri. Kamu tak mahu dibicarakan di Mahkamah Persekutuan dengan sangat laju. Kamu tidak bersedia untuk dibicarakan di Mahkamah Persekutuan. Kamu bagi alasan nak lantik peguam di Raja British yang tidak ada kelayakan mengikut Undang-Undang dan Perlembagaan Negara Malaysia. Ini antara punca kenapa hukuman penjara 12 tahun itu sangat sukar untuk dibatalkan. Sebab Datuk Seri Najib Tun Razak dan peguam-peguam dupang dia suka membuat usaha yang sia-sia melambatkan perbicaraan kes mahkamah sendiri. Kalau betul Datuk Seri Najib Tun Razak tidak merompak duit SRC1 MDB 42 juta ringgit, kenapa Datuk Seri Najib Tun Razak dan Tan Sri Syafiee Abdullah, peguam-peguam bela bosku Najib yang hebat itu, seringkali memberi 1001 alasan di hadapan 5 orang hakim Mahkamah Persekutuan untuk melambatkan perbicaraan mahkamah sendiri? It's very easy to cancel hukuman penjara 12 tahun jika Datuk Seri Najib Tun Razak mempercepatkan kes mahkamahnya. Kalau betul Datuk Seri Najib Tun Razak tak merompak, percepatkan kes mahkamah kamu, bosku. Saya biasa naik turun mahkamah, menang kes mahkamah. Why I menang? Kenapa I bebas? Sebab saya memang bagi kerjasama dengan hakim-hakim sejak tahun 2016 sampai tahun 2022. Kasih cepat kes mahkamah saya. Saya bukan penjenayah. And at the end, saya dan keluarga saya menang, Pak Cik Makcik Oto Arum. This is real. So, kenapa Datuk Seri Najib Tun Razak ni sampai sekarang kalah-kalah dikejar oleh penjara Sungai Buloh, tak boleh tidur malam, terbayang-bayang jeriji besi penjara Sungai Buloh? Kerana salah Datuk Seri Najib Tun Razak sendiri. Kebodohan Datuk Seri Najib Tun Razak sendiri. Kedupangan Datuk Seri Najib Tun Razak sendiri. Dia tak bersedia, dia tak ready untuk dibicarakan dengan sangat cepat buat kali terakhir di Mahkamah Persekutuan bagi kes rompakan SRC1 MDB 42 juta ringgit yang dia sudah kalah 2 kali. By logic of law, kalau benar Datuk Seri Najib Tun Razak jadi mangsa fitnah, jadi mangsa konspirasi politik, jadi mangsa ketidakadilan undang-undang, why Datuk Seri Najib Tun Razak suka melambat-lambatkan perbicaraan kes mahkamah sendiri di Mahkamah Persekutuan? Permohonan Datuk Seri Najib Tun Razak hari ini sangat-sangat lucu dan lawa. Dia nak minta jalan shortcut batalkan hukuman penjara 12 tahun di Mahkamah Tinggi tanpa perlu dibicarakan buat kali terakhir. Ini namanya kerja dupang, kerja tolol. Mahkamah Malaysia tidak berfungsi seperti itu, Datuk Seri Najib Tun Razak. Anda perlu dibicarakan semula buat kali terakhir di Mahkamah Persekutuan. Paling dupang lagi, Datuk Seri Najib Tun Razak dan peguam-peguam hebat dia terlepas pandang
tentang keputusan 3 orang hakim Mahkamah Rayuan yang langsung tidak disentuh dalam permohonan hari ini. Datuk Seri Najib Tun Razak perlu membuat permohonan yang lengkap untuk membatalkan hukuman penjara 12 tahun. Bukan sahaja keputusan Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali yang perlu dibatalkan oleh Datuk Seri Najib Tun Razak. 3 orang hakim Mahkamah Rayuan tahun ini yang mengisytiharkan Datuk Seri Najib Tun Razak bersalah sebagai watak utama dalang utama mencuri dan merompak serta mencuci secara haram duit SRC 1MDB 42 juta ringgit itu, keputusan penjara 12 tahun dan denda 210 juta ringgit di Mahkamah Rayuan melibatkan 3 orang hakim perlu dipohon serentak. Tetapi kotorlah bosku Najib ini, merompak pun tak pandai, baca undang-undang pun tak pandai, dia sendiri tak faham prosedur mahkamah, dia hanya sentuh pasal keputusan Mahkamah Tinggi. Keputusan Mahkamah Rayuan tu, kenapa Datuk Seri Najib Tun Razak tak nak komplain di Mahkamah Persekutuan? So that's mean message yang sedang disampaikan oleh Datuk Seri Najib Tun Razak dan peguam dia hari ini, yang permohonan dia nak batalkan hukuman penjara 12 tahun, hanya melibatkan Mahkamah Tinggi kerana kesilapan hakim membuat keputusan di peringkat Mahkamah Tinggi. Jadi kalau Datuk Seri Najib Tun Razak dan peguam-peguam hebat dia tak mohon membatalkan hukuman penjara 12 tahun di Mahkamah Rayuan yang telah diumumkan tahun ini, maksudnya keputusan 3 orang hakim tu tak salah lah. Keputusan 3 orang hakim tu tidak ada khilafnya lah. So ini membunuh dan menjerat strategi perundangan Datuk Seri Najib Tun Razak. Maksudnya checkmate lah sudah Datuk Seri Najib ni. So permohonan bertulis hari ini, kau tembak kepala kau sendiri, kau bom C4 kepala kau sendiri, bosku Najib Tan Sri Shafie Abdullah. Di hadapan hakim-hakim Mahkamah Persekutuan, beban yang perlu dihujah oleh Datuk Seri Najib Tun Razak dan peguam-peguam hebat dia bukan sahaja tentang kekhilafan keputusan Hakim Mahkamah Tinggi. Datuk Seri Najib Tun Razak perlu membuktikan di hadapan 5 orang hakim Mahkamah Persekutuan, 3 orang hakim tu pun buat silap. Tapi hari ini lain ceritanya. Bosku Najib yang dupang tu, dia hanya cakap Hakim Mahkamah Tinggi yang silap. So 3 orang hakim Mahkamah Rayuan tu betul lah keputusannya kan? Sebab bosku Najib tidak masukkan sekali tentang intipati keputusan 3 orang hakim Mahkamah Rayuan yang menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun. So Datuk Seri Najib Tun Razak memang dia tak faham pasal hukuman penjara 12 tahun tu. Pembetulannya Datuk Seri Najib Tun Razak, 3 juta ahli UMNO, peguam-peguam hebat Datuk Seri Najib Tun Razak. Bukan sahaja Hakim Mahkamah Tinggi sebelum ini, iaitu Yang Arif, Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali, yang menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun ke atas kamu, bosku. 3 orang Hakim Mahkamah Rayuan juga telah memutuskan secara mandatori, secara kolektif, secara muktamad, secara jelas dan terang, kamu juga dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun oleh 3 orang Hakim Mahkamah Rayuan. So kalau Pakcik Makcik Oto Arun perasan, Datuk Seri Najib Tun Razak cuba untuk mengkambing hitamkan Hakim Mahkamah Rayuan yang tidak ada kesalahan jenayah, yang tidak ada kesilapan dalam membuat keputusan, yang membuat keputusan secara adil tanpa ada bias, tanpa ada unsur prejudis, kerana bukti rompakan itu ditemui dalam akaun bank peribadi Datuk Seri Najib Tun Razak. Yang merompak 42 juta ringgit itu bukan Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali. Jadi kalau Datuk Seri Najib Tun Razak hanya membangkitkan kesilapan Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun, maka keputusan 3 orang Hakim Mahkamah Rayuan adalah valid, sah dan masih boleh menjadi rujukan untuk 5 orang hakim hantar Datuk Seri Najib Tun Razak pergi penjara Sungai Buloh. Permohonan Datuk Seri Najib Tun Razak hari ini cacat, tak lengkap, tak komplit. Permohonannya songsang, tidak menepati undang-undang perlembagaan, tidak ada locus standi, tidak ada merit.
Sebab Datuk Seri Najib Tun Razak secara tidak langsung mengiktiraf keputusan 3 orang hakim Mahkamah Rayuan adalah tepat, tidak ada cacat, tidak ada khilaf. Keputusannya adil, Datuk Seri Najib Tun Razak bersalah. Penjara 12 tahun adalah adil untuk jenayah Datuk Seri Najib Tun Razak. Sebab Datuk Seri Najib ni hari-hari dia punya skrip kan, yang hanya salah Hakim Mahkamah Tinggi, Hakim Muhammad Nazlan. So 3 orang hakim tu macam mana? Tak ada salah lah tu kan? So bosku Najib dengan peguam dia ya, 3 juta ahli UMNO, tolong belajar undang-undang. Saya tahu mafia perompak macam you bosku, you merompak, you sendiri tak baca undang-undang dan perlembagaan, you sendiri tak faham prosedur mahkamah, you sendiri tak faham keputusan Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan, you sendiri tak faham 7 kes jenayah rompakan, jenayah pecah amanah, salah guna kuasa pengubahan wang haram atas nama kamu Datuk Seri Najib Tun Razak. Sampai malam ni kau pun blur dengan orang-orang kau, dengan peguam kau. Sebab itu apabila kau buat permohonan bertulis secara rasmi hari ini, saya ketawa baca permohonan kau yang tidak lengkap ini akan menyebabkan kau akan terus kalah 5-0 di Mahkamah Persekutuan. Ya. Sebab kau tidak membangkitkan tentang keputusan 3 orang hakim Mahkamah Rayuan. Kau tak boleh sembunyikan keputusan 3 orang hakim Mahkamah Rayuan tu depan 5 orang hakim Mahkamah Tertinggi Negara. Kalau kau sembunyikan keputusan 3 orang hakim Mahkamah Rayuan yang paling latest ni, jatuhkan hukuman penjara 12 tahun, kau gagal mencari kesilapan 3 orang hakim Mahkamah Rayuan, you already game over, you finish Najib Razak. You memang boleh dihantar ke penjara Sungai Buloh terus. Tak sempurna kau punya permohonan undang-undang hari ini kalau kau hanya membangkitkan keputusan Mahkamah Tinggi sahaja. Nah, jadi kau tak boleh cancel perbicaraan Mahkamah Persekutuan. Sebab 3 orang hakim Mahkamah Rayuan tu sampai sekarang kau tak mahu batalkan keputusannya. Kalau hanya keputusan Hakim Mahkamah Tinggi kau batalkan, permohonan kau ini boleh dibuang pergi tong sampah oleh 5 orang Hakim Mahkamah Persekutuan. Jadi Pakcik Makcik Oto Arum, ini adalah ilmu perundangan yang perlu kita ajar Datuk Seri Najib Tun Razak dan 3 juta ahli UMNO DN. Memang hak perundangan Datuk Seri Najib Tun Razak untuk dibicarakan secara adil di semua peringkat mahkamah. Tetapi bodohnya Datuk Seri Najib ini, kalau perasannya dia menyembunyikan keputusan 3 orang hakim Mahkamah Rayuan yang paling latest tu, yang mengumumkan dia kalah, bersalah sehingga dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun. So Datuk Seri Najib Tun Razak kena tackle keputusan di Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan. Tak boleh Mahkamah Tinggi saja kau tackle. Kau tak boleh menang di Mahkamah Persekutuan kalau kau hanya tackle keputusan hakim Mahkamah Tinggi tu. So saya yang biasa ni menang di Mahkamah Bawah, Mahkamah Tinggi, sangat-sangat memalukan lah Datuk Seri Najib. Saya yang orang muda ni pun faham proses mahkamah. You lebih tua daripada saya. Peguam you lebih hebat daripada peguam saya. You lebih kaya daripada saya. You pernah jadi Perdana Menteri, jadi Menteri Keuangan, menjadi king yang paling berkuasa. Tapi you sendiri tak faham proses perbicaraan mahkamah di semua peringkat mahkamah. Jadi ini antara punca kenapa Datuk Seri Najib Tun Razak dengan peguam-peguam hebat dia kalah Pakcik Makcik Oto Arum. Sebab setiap kali permohonan perundangan tu tak lengkap, hujah tak lengkap, hujah celaru, cacar merbah, tak faham terma perundangan, tak faham apakah itu bukti jenayah, alibi, evidence,
facts. Datuk Seri Najib Tun Razak tak faham apa itu saksi. Datuk Seri Najib Tun Razak tak faham keputusan yang dibacakan oleh hakim-hakim. Kalau you hanya sentuh pasal Hakim Muhammad Nazlan, you takkan menang Datuk Seri Najib Tun Razak di Mahkamah Persekutuan. Jangan lupa, 3 orang hakim Mahkamah Rayuan pun cakap kau bersalah merompak 42 juta ringgit. Not only Hakim Muhammad Nazlan di peringkat Mahkamah Tinggi. Bukan saja 1 orang hakim yang cakap kau merompak. 3 orang hakim sudah buat keputusan. Kata hakim kau pun merompak. Jadi kau sekarang ni 4 orang hakim cakap kau merompak. Kau hanya lawan 1 orang hakim. 3 orang hakim kau tak nak lawan. Macam mana kau nak menang? Dan untuk membatalkan hukuman penjara 12 tahun ini, dia tidak ada jalan shortcut. You kena dibicarakan di Mahkamah Persekutuan pada 18 Ogos ini tanpa perlu ditangguhkan. You sendiri mohon untuk dibicarakan, tiba-tiba you nak minta cancel. Kalau you cancel prosiding Mahkamah Persekutuan, Ketua Hakim Negara boleh hantar you terus ke penjara Sungai Buloh kerana keputusan 3 orang hakim Mahkamah Rayuan valid. Sekalipun you kata Hakim Muhammad Nazlan di Mahkamah Tinggi tak valid. So hujah kau dengan peguam kau ni tak lengkap. Tak menafikan semua keputusan hakim. Kau hanya nafikan 1 orang hakim. So 3 orang hakim kau tak nafikan keputusan dia yang jatuhkan hukuman penjara 12 tahun. So this is a big problem for you, Datuk Seri Najib Tun Razak. So saya sebagai pakar undang-undang dan perlembagaan, that is why mana-mana Perdana Menteri mengheret saya dalam Mahkamah Malaysia tak boleh menang. Sebab saya bukan penjenayah. Saya pakar undang-undang dan perlembagaan. Kau nak pusing-pusing undang-undang depan saya, tak boleh. So Datuk Seri Najib Tun Razak dan Tan Sri Shafie Abdullah, peguam bela hebat Datuk Seri Najib Tun Razak, jangan undang-undang Malaysia ni kau politikkan depan 5 orang hakim Mahkamah Persekutuan. Kerana kes 1MDB, kes SRC itu bukan kes politik. Ini adalah kes jenayah besar, kes jenayah berprofil tinggi, kes jenayah rompakan, jenayah rasuah. So, kalau Datuk Seri Najib Tun Razak menggunakan skrip politik depan 5 orang hakim Mahkamah Persekutuan, bercakap berbelit-belit, sukar difaham, confirm you kalah lagi Datuk Seri Najib Tun Razak. So, please wake up. Tolong sedar diri. Kes SRC 1MDB bukan kes konspirasi politik, bukan pendakwaan bermotifkan politik. Memang Datuk Seri Najib Tun Razak terbukti bersalah, kantoi, mencuri, merompak, menyalahgunakan kedudukannya sebagai bekas Perdana Menteri, bekas Menteri Keuangan, bekas penasihat emeritus syarikat SRC International 1MDB, yang mana Datuk Seri Najib Tun Razak ditemui bukti rompakan 42 juta ringgit dalam akaun bank peribadi dia. Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan, 4 orang hakim memutuskan bukan sahaja bukti itu ditemui dalam akaun bank peribadi Datuk Seri Najib Tun Razak, malah Datuk Seri Najib Tun Razak membelanjakan semua duit tersebut untuk perbelanjaan peribadinya bersama Rosmah Mansor, bersama Parti UMNO. Dan ini dinamakan jenayah merompak, jenayah mencuri, jenayah rasuah, jenayah salah guna kuasa, jenayah pecah amanah, jenayah pengubahan wang haram. It's very simple to understand your court case. But Datuk Seri Najib Tun Razak, ironically, you make it complicated sampai kau sendiri pening, sakit kepala, stress, depression, tak boleh tidur malam kerana kes mahkamah kau memang tak semudah itu boleh ditutup, tak semudah itu untuk batalkan hukuman penjara 12 tahun Datuk Seri Najib Tun Razak. Kalau hanya menggunakan permohonan surat tanpa perlu dibicarakan di Mahkamah Persekutuan, ini permohonan yang sangat-sangat dupang. Adalah wajib Datuk Seri Najib Tun Razak untuk dibicarakan semula, buat kali terakhir di Mahkamah Persekutuan. Buat apa lagi Datuk Seri Najib menyusahkan diri sendiri dengan peguam-peguam dia untuk turun di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dibicarakan semula? Datuk Seri Najib Tun Razak, kenapa tarikh perbicaraan Mahkamah Persekutuan telah diumumkan oleh Ketua Hakim Negara? That's mean kita memang akan ulang tayang perbicaraan mahkamah kau.
semua bukti-bukti di pihak pendakwaan dan di pihak Datuk Seri Najib Tun Razak akan dibahaskan semula buat kali terakhir di Mahkamah Persekutuan. Kenapa Datuk Seri Najib Tun Razak suka menyusahkan diri sendiri nak ulang tayang di Mahkamah Tinggi? Ini kerja gila, kerja dupang. Kita tidak ada proseding mahkamah macam tu. Perbicaraan di Mahkamah Tinggi sudah selesai, perbicaraan di Mahkamah Rayuan sudah selesai, yang belum selesai sekarang Mahkamah Persekutuan. Kenapa Datuk Seri Najib dan Tan Sri Shafie Abdullah nak U-turn balik, nak dibicarakan di Mahkamah Tinggi? Takkan benda basic ni Datuk Seri Najib dan peguam hebat dia sangat-sangat bodoh, tak faham? Dan nyanyukkah Datuk Seri Najib ni, Tan Sri Shafie Abdullah, nak berbelit-belit perbicaraan di Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan yang sudah selesai? Buat apa nak ulang tayang? Mahkamah Persekutuan, kita sudah ada tarikh, tak payah complicated. Serah diri, get ready. Hadir di Mahkamah Persekutuan 18 Ogos 2022. Berdiri dalam keadaan mahkamah, duduk dalam keadaan mahkamah. Minta dibicarakan dengan sangat laju di Mahkamah Persekutuan. 10 hari sahaja Datuk Seri Najib Tun Razak. Kalau anda menang, hukuman penjara 12 tahun itu boleh dibatalkan setelah tamat 10 hari perbicaraan di Mahkamah Persekutuan. It's very simple but you make it complicated. You jangan pura-pura dupang, pura-pura bodoh. 5 orang hakim, semua itu dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong, dilantik oleh Perdana Menteri, dilantik oleh rakyat. Tak dupang macam kau, tak bodoh macam kau, Datuk Seri Najib. Mereka pakar dari segi undang-undang dan perlembagaan dan proseding mahkamah. 5 orang hakim sudah maklumkan. Rayuan kau untuk membatalkan hukuman penjara 12 tahun akan didengar pada 18 Ogos 2022. So, it's very clear. Pengumuman Ketua Hakim Negara. Kami rakyat faham. Tapi kenapa Datuk Seri Najib Tun Razak nak pilih jalan shortcut, batalkan hukuman penjara 12 tahun tanpa perlu dibicarakan? Ini namanya sangat bodoh punya permohonan. Tak boleh, walaupun kau VVIP, walaupun kau pernah jadi Perdana Menteri, walaupun kau sangat berkuasa, Datuk Seri Najib Tun Razak, kau tidak layak untuk diberikan layanan VVIP untuk batalkan hukuman penjara 12 tahun tanpa dibicarakan buat kali terakhir di Mahkamah Persekutuan. Kau bukan Yang di-Pertuan Agong, kau bukan Raja-Raja Melayu untuk mendapat kekebalan undang-undang dengan cara shortcut sebegini. Batalkan hukuman penjara 12 tahun tanpa perlu dibicarakan di Mahkamah Persekutuan. Ini salah dari segi proseding institusi kehakiman negara. Datuk Seri Najib Tun Razak, tolong baca Undang-Undang dan Perlembagaan Negara Persekutuan Malaysia. Jangan baca Undang-Undang dan Perlembagaan Negara Amerika Syarikat. Jangan baca Undang-Undang dan Perlembagaan Diraja British. Jangan kau baca Undang-Undang dan Perlembagaan Negara Haram Israel. Institusi kehakiman negara, Undang-Undang dan Perlembagaan Negara Malaysia berdaulat sangat-sangat berbeza dengan teknikal perundangan dan institusi kehakiman negara di Amerika Syarikat, di negara British, di negara Haram Israel. It's very different. Kita tidak ada peruntukan undang-undang jalan shortcut untuk batalkan hukuman penjara 12 tahun Datuk Seri Najib Tun Razak ini tanpa perlu dibicarakan buat kali terakhir di Mahkamah Persekutuan. Jadi saya sebagai pakar undang-undang dan perlembagaan, saya hanya memberi pencerahan undang-undang supaya Datuk Seri Najib Tun Razak dan peguam hebat dia tidak tunjukkan kebodohan, kedupangan, kebangangan dorang depan 5 orang hakim. Saya sangat takut, saya sangat risau jika Datuk Seri Najib Tun Razak dan peguam-peguam tolol dia ditertawakan oleh 5 orang hakim kerana permohonan bertulis hari ini syok sendiri. Tak boleh Datuk Seri Najib Tun Razak.
Datuk Seri Najib Tun Razak perlu membuktikan di Mahkamah Persekutuan kesilapan keputusan Hakim Mahkamah Tinggi dan 3 orang Hakim Mahkamah Rayuan. Dan ini adalah beban pembuktian yang sangat sukar untuk dibuktikan oleh Datuk Seri Najib Tun Razak dan peguam-peguam hebat dia yang diketuai oleh Tan Sri Shafie Abdullah. Kerana bukti rompakan itu crystal clear. Datuk Seri Najib Tun Razak sendiri mengaku duit 42 juta ringgit itu ada dalam akaun bank peribadi Datuk Seri Najib di AM Bank Kuala Lumpur, Malaysia. So, kalau Datuk Seri Najib sudah mengaku duit itu dibelanjakan shopping untuk beli set berlian Bosku Rosmah, beli jam mahal ratusan ribuan ringgit untuk Bosku Rosmah, beli set berlian jutaan-jutaan ringgit untuk dana politik UMNO, untuk buat renovation rumah, untuk perbelanjaan peribadi Datuk Seri Najib, bayar hutang kad kredit. Bosku Najib, kau salahkan diri kau sendiri. Kau sudah mengaku pun 42 juta ringgit tu dalam akaun bank peribadi kau, AM Bank Kuala Lumpur tu. Itu memang akaun bank kau. Kau sudah kantoi menipu dan kau sudah kantoi mengaku secara tidak langsung. So that is why kau kalah di Mahkamah Tinggi, kau kalah di Mahkamah Rayuan. And secara prospek kau confirm kalah juga di Mahkamah Persekutuan. Kerana kau meminta jalan shortcut untuk batalkan hukuman penjara 12 tahun. Ini tidak ada dalam peruntukan undang-undang jalan shortcut ni. Tidak ada. Sebab undang-undang Mahkamah Malaysia tak sama dengan undang-undang Mahkamah Amerika Syarikat, Mahkamah British, Mahkamah Negara Haram Israel. Come on, Datuk Seri Najib Tun Razak. Kamu diadili oleh hakim-hakim Mahkamah Malaysia. Kamu bukan diadili oleh hakim-hakim Mahkamah British. Kamu bukan diadili oleh hakim-hakim atau juri Mahkamah Amerika Syarikat. Kamu bukan diadili oleh hakim-hakim Mahkamah Negara Haram Israel. Tolong berpijak di bumi yang nyata. Kalau sampai sekarang kau belum khatam undang-undang dan perlembagaan dalam institusi kehakiman negara Malaysia, you confirm kalah 5-0 di Mahkamah Persekutuan. Kerja paling bodoh kau buat, kau import peguam diraja British yang tidak tahu berbahasa Melayu, yang tidak ada kelayakan asas mengikut undang-undang dan perlembagaan negara, yang tidak ada kepakaran tentang undang-undang pecah amanah salah guna kuasa, tentang jenayah anti pengubahan wang haram. Peguam diraja British yang kau import itu tidak memenuhi syarat-syarat asas dalam institusi kehakiman negara. So, kalau benda ni kau buat kerja-kerja depan depan 5 orang hakim Mahkamah Persekutuan, kau gali lubang kubur sendiri depan 5 orang hakim. Kau tanam batu nisan kau sendiri depan 5 orang hakim. Kau confirm mati kau boleh gila ni disumbat dalam penjara Sungai Buloh. Datuk Seri Najib Tun Razak yang amat saya hormati, saya mengulas kes jenayah rompakan 1MDB kamu tanpa rasa prejudis, tanpa rasa bias. We discuss based on rule of law, based on evidence, based on facts, based on the supremacy of federal constitution. You are not above the law. Datuk Seri Najib Tun Razak, you are not above the federal constitution of Malaysia. You are not king to get immunity or shortcut to avoid jail for 12 years. Maksudnya, Datuk Seri Najib Tun Razak tidak berada di atas undang-undang dan perlembagaan kerana Datuk Seri Najib Tun Razak terlupa dia bukan yang di-Pertuan Agong, dia bukan raja. Kau adalah ahli parlimen, ahli politik, banduan penjenayah rakyat biasa yang tidak ada immunity, yang tidak ada kekebalan undang-undang. So wake up, stop shock sendiri Datuk Seri Najib Tun Razak. Kau bukan keturunan bangsawan. That is why you punya kes jenayah 42 kes ini dibuka dalam Mahkamah Malaysia. It's very simple. You shock sendiri bersama orang-orang UMNO yang melabel kau sebagai raja. Datuk Seri Najib, you bukan raja. Dan saya perlu mengingatkan real politik ini kepada kamu.
Sebab aku kesian tengok bosku Najib ni jadi gila, syok sendiri bersama penyokong-penyokongnya, 3 juta ahli UMNO yang menganggap Datuk Seri Najib Tun Razak ini adalah anak bangsawan. You are not anak bangsawan, Datuk Seri Najib Tun Razak. Kau adalah rakyat biasa yang bukan darah raja. Sebab itu kau kalah di Mahkamah Tinggi, kau kalah di Mahkamah Rayuan, dan tak lama lagi kalah di Mahkamah Persekutuan jika kau berhujah dengan sangat bodoh bersama peguam-peguam kau menggunakan hujah tak tahu. Kalau kau lagi kitar semula skrip derma Raja Arab Saudi, you confirm kalah 5-0 di Mahkamah Persekutuan. So this is not about political issue. This is rule of law punya issue. Wake up, Datuk Seri Najib Tun Razak. Please. Kandang mahkamah itu adalah mengangkat kedaulatan undang-undang dan keluhuran Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Kandang mahkamah itu bukan gelanggang untuk PRU15, untuk wayang politik. Kalau Datuk Seri Najib Tun Razak menganggap kandang mahkamah itu adalah kandang untuk berpolitik, so kami tak terkejut sebagai pakar undang-undang dan perlembagaan, you lost di semua peringkat mahkamah dalam Malaysia dan di Mahkamah Allah sekalipun. Sebab bukti you merompak tu ada dalam akaun bank peribadi kau. You gagal membuktikan semua ini fitnah. You gagal membuktikan 42 juta ringgit itu tidak ada dalam akaun bank peribadi kau. Malah kau mengaku, ya, duit itu ada dalam akaun bank peribadi kau. Beban bukti yang perlu kau tunjukkan di semua mahkamah Malaysia, at the first place, you perlu buktikan 42 juta ringgit duit SRC1 MDB tidak ada dalam akaun bank peribadi kau, Datuk Seri Najib Tun Razak. Tapi at the end, you dan peguam-peguam you mengaku duit itu ada dalam akaun bank peribadi kau atas alasan hujah. Tak tahu. Atas alasan itu derma Raja Arab Saudi, sedangkan itu adalah duit SRC1 MDB, bukan duit Kerajaan Arab Saudi. Kerajaan Arab Saudi pun tolong kau merompak duit SRC1 MDB 42 juta ringgit. Dan Raja Arab Saudi bernama Jolo tolong kau kasih masuk duit itu dalam akaun bank peribadi kau. Ini alibi, evidence, fakta yang kau sendiri tak mampu bidas untuk kau patahkan di Mahkamah Rayuan, Mahkamah Tinggi, dan after this di Mahkamah Persekutuan. Because this is straightforward punya criminal case, Datuk Seri Najib Tun Razak. Apabila kes itu dibacakan awal-awal sewaktu prosedur pendakwaan mahkamah, bukti itu ditemui dalam akaun bank peribadi kau. Saya ni biasa menang dalam Mahkamah Malaysia sebab saya dan peguam saya berjaya menunjukkan saya bukan penjenayah. Saya ada bukti saya bukan penjenayah. Tapi kamu, Datuk Seri Najib Tun Razak, you mengaku dengan peguam you 42 juta ringgit itu ada dalam akaun bank peribadi kau. Dan 42 juta ringgit itu dari segi money trail yang dibentangkan oleh AM Bank, itu adalah duit SRC1 MDB, bukan duit derma Raja Arab Saudi. Surat derma Raja Arab Saudi yang kau tunjukkan tu pun surat palsu. Surat yang tidak ditandatangani oleh Raja Arab Saudi atau anak Raja Arab Saudi. Tetapi duit itu yang diderma atas surat sokongan ditandatangani oleh orang Arab palsu. So that is why 4 orang hakim kata hujah kau tentang derma Raja Arab Saudi itu adalah cerita hikayat dongeng semata-mata. Kau tidak berani import saksi wakil kerabat di Raja Arab Saudi. You tak berani import Menteri Keuangan Kerajaan Arab Saudi. You tak berani panggil Raja Arab Saudi atau anak Raja Arab Saudi untuk tolong kau menang dalam Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan pun. Kau tak berani panggil semua Raja Arab Saudi, anak-anak Raja Arab Saudi yang kononnya bagi derma dengan kau. Why you tak panggil semua? Kau tak import kerabat di Raja Arab Saudi sampai sekarang. Sebab memang duit 42 juta ringgit itu tak ada kaitan
dengan duit kerajaan Arab Saudi, itu adalah duit rakyat Malaysia, negara Malaysia yang kau curi, yang kau simpan 42 juta ringgit dalam akaun bank peribadi kau. So Datuk Seri Najib Tun Razak, I know you watching my live TikTok. I know orang-orang kau menonton live TikTok ini. I know all your lawyers watching my live TikTok. So bosku Najib, dengan permohonan dupang-dupang hari ini yang kau hanya membangkitkan tentang masalah keputusan Hakim Mahkamah Tinggi yang telah menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun, dan kau menggelapkan, menyembunyikan keputusan 3 orang hakim di Mahkamah Rayuan, amat sukar untuk batalkan hukuman penjara 12 tahun. Tidak ada jalan shortcut untuk cancel perbicaraan Mahkamah Persekutuan. Tak ada. You sendiri yang filekan permohonan ini secara rasmi bersama Tan Sri Shafie Abdullah. Blame yourself lah. At the first place, kenapa kau minta dengan hakim-hakim Mahkamah Persekutuan untuk dibicarakan di Mahkamah Persekutuan? Apabila hakim-hakim umumkan tarikh, kau tak nak hadir di mahkamah, dan kau minta lebih-lebih batalkan hukuman penjara 12 tahun tanpa perlu dibicarakan. This is wrong dari segi prosedur perundangan dan proceeding Mahkamah Malaysia. Saya tak pernah nampak peguam sebodoh ini mewakili Datuk Seri Najib Tun Razak. Peguam-peguam yang mewakili saya tidak popular macam Tan Sri Shafie Abdullah, tetapi mereka semua sangat hebat dan boleh memenangkan saya dalam Mahkamah Malaysia. Kenapa Datuk Seri Najib Tun Razak yang banyak duit, peguam dia semua hebat, dia boleh kalah? Sebab memang betul, you adalah penjenayah, banduan, perompak, penyangak yang kantoi, menyimpan duit rompakan, mencuri duit SRC 1MDB 42 juta ringgit. Saya orang miskin, saya boleh menang dalam Mahkamah Malaysia. Mahkamah Malaysia bebas daripada campur tangan kerajaan. Hakim membuat keputusan berdasarkan fakta, bukti, alibi dan saksi. Saksi-saksi yang menonton Datuk Seri Najib Tun Razak merompak 42 juta ringgit itu semuanya masih hidup. Sekalipun Jolo bersembunyi di negara China. Sekalipun bosku Najib sembunyikan Jolo di luar negara sampai sekarang. Beratus-ratus saksi yang menonton Datuk Seri Najib Tun Razak merompak 42 juta ringgit itu Pakcik-makcik Oto Arum dalam syarikat SRC 1MDB. And that is why Datuk Seri Najib Tun Razak kalah di tangan 4 orang hakim. Bukan kalah di tangan seorang hakim sahaja ya. 4 orang hakim, kalah 4-0. Kalau main bola sepak di tengah-tengah padang bola sepak, Datuk Seri Najib dapat 0, rakyat Malaysia, kerajaan Malaysia dapat 4 gol. Diberi kemenangan oleh 4 orang hakim. So, macam mana ni bosku Najib? Kau nak putar belit dalam mahkamah, kau nak tipu hakim Mahkamah Persekutuan. Ini taktik sudah lapuk. Taktik tak boleh pakai. Sudah-sudahlah kau guna taktik wayang politik. Nak putar belit undang-undang. Ini makin menyusahkan kau. Silap-silap hukuman penjara 12 tahun tu bukan dibatalkan, ditambah jadi 20 tahun, ditambah jadi 25 tahun. Apa yang merisaukan, setelah Datuk Seri Najib Tun Razak sendiri meminta untuk dibicarakan di Mahkamah Persekutuan, lepas tu dia banyak songeh, banyak alasan tak mahu dibicarakan di Mahkamah Persekutuan, tiba-tiba 5 orang hakim menemui bukti kukuh Datuk Seri Najib Tun Razak memang merompak 42 juta ringgit. Tiba-tiba hukuman penjara tu ditambah lagi. Silap-silap esok lusa, bulan Ogos nanti, bulan depan, kalau sudah habis perbicaraan mahkamah ni, 5 orang hakim tu tak faham pun satu hujah bosku Najib dengan peguam dia tu, lari topik, lari tajuk, tiba-tiba 12 tahun tu penjara dia jadi 20 tahun. Macam mana? Macam mana bosku Najib? Kalau kata hakim, 5 orang hakim Mahkamah Persekutuan, diorang nampak bukti hitam putih 42 juta ringgit tu yang masuk dalam akaun bank peribadi kau tu adalah duit rompakan SRC 1MDB. Lepas tu hakim cakap kita tambah hukuman penjara sebab kau menipu, kau memfitnah hakim-hakim, kau kambing hitamkan hakim-hakim, kau fitnah Zeti Aziz. Kau bersyukurlah hakim-hakim kita ni sangat-sangat adil. Hukuman penjara 12 tahun tu ditangguhkan. Kenapa kau bebas hari ini? Kerana 4 orang hakim
iaitu Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali dan 3 orang hakim Mahkamah Rayuan, menangguhkan hukuman penjara 12 tahun. Kau bebas sementara ni, itu pun kau nak salahkan hakim, kau cakap hakim tak adil, kau cakap hakim tu konflik kepentingan. You yang ada konflik kepentingan, Datuk Seri Najib Tun Razak. You menyalahgunakan jawatan you sebagai Perdana Menteri, sebagai Menteri Keuangan, mencuri, merompak, buat rasuah, mencuci secara haram duit pelaburan rakyat Malaysia, duit kerajaan Malaysia 42 juta ringgit. You simpan dalam akaun bank peribadi you. Lepas tu you belanjakan semua duit itu, shopping bersama Rosmah, shopping bersama UMNO. Ini satu jenayah besar ni. Inilah konflik kepentingan. Bukan hakim Mahkamah Tinggi, bukan 3 orang hakim yang curi 42 juta ringgit dan simpan dalam akaun bank peribadi mereka. Jangan kau lari topik, kau nak putar belit bukti ni. Bukti tu ditemui dalam akaun bank peribadi kau, Datuk Seri Najib Tun Razak, yang amat saya hormati. That is why orang-orang kau, Raja Petra, Lokman Adam, Hisham Jalil, hanya berhujah di atas angin, buat penafian kosong. Semua ini fitnah. Sampai sekarang Jupazli Syahmad ni tidak disaman fitnah. Sampai sekarang hakim-hakim tu tidak disaman fitnah. Rafizi Ramli, Tony Phua, tu Dr. Mahathir, Tan Sri Muhyiddin Yassin, Lim Kit Siang, Wall Street Journal, Sarawak Report. Seluruh dunia yang cakap kau merompak tu, kau tak ada saman fitnah. Rakyat Malaysia berpuluh-puluh juta cakap kau merompak 42 juta ringgit setelah kau kalah. Kau tak ada saman fitnah. Sebab 4 orang hakim telah mengesahkan memang kau perompak, Datuk Seri Najib Tun Razak. You tak boleh menerima kekalahan ini sebab kau memang tak biasa hidup susah dalam penjara Sungai Buloh. Kau tak boleh menerima hukuman penjara 12 tahun ini kerana kamu, Datuk Seri Najib Tun Razak, takut jadi gila disumbat penjara Sungai Buloh 12 tahun. Kau tak boleh menerima kekalahan di Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan, sehingga kau gagal melobi untuk batalkan hukuman penjara 12 tahun sebab Datuk Seri Najib Tun Razak takut mati sia-sia dalam penjara Sungai Buloh. Ya, 12 tahun itu kira sangat-sangat lama sebenarnya. Sangat lama hukumannya. Dan menurut Secret Information, Kerajaan Agung, Kerajaan Ismail Sabri, Kerajaan Rakyat Malaysia, Tan Sri Muhyiddin Yassin, tu Dr. Mahathir Mohamad, Kerajaan Perikatan Nasional, hatta Kerajaan UMNO DND Putrajaya, tangan-tangan kait politik dalam Malaysia dan seluruh dunia tetap tidak mahu tutup 42 kes jenayah rompakan Datuk Seri Najib Tun Razak sampai malam ini. Sampai kiamat Pakcik Makcik Otuar. Untuk makluman Datuk Seri Najib Tun Razak, this is a secret report, valid report, yang saya terima setiap hari. Adalah amat sukar untuk batalkan hukuman penjara 12 tahun kerana bukti kukuh itu telah diamati di sisi undang-undang. Memang Datuk Seri Najib Tun Razak terbukti bersalah sebagai dalang utama merompak 42 juta ringgit duit SRC1 MDB yang ditemui dalam akaun bank peribadi AM Bank Datuk Seri Najib Tun Razak yang amat saya hormati. Saya tidak larang kau merompak, Datuk Seri Najib Tun Razak. Saya tidak marah kau merompak sebenarnya. Tapi apabila kau sudah kalah dan diumumkan bersalah oleh 4 orang hakim yang bertauliah, yang pakar undang-undang dan perlembagaan, so akhirnya kau yang susah sampai tak boleh tidur malam kerana terbayang-bayang jeriji besi penjara Sungai Buloh yang kau tak biasa hidup susah. Selama ini kau hidup senang lenang merompak tanpa dihantar ke penjara Sungai Buloh. Berpuluh-puluh tahun kau bermaharajalela, mencuri, merompak dengan sangat kebal, tidak diheret dalam mahkamah. Setelah kau tumbang PRU 14 dan tumbang dalam Mahkamah Malaysia, 2 kali kau tumbang di Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan, Datuk Seri Najib Tun Razak sangat kesian, tak boleh menerima kekalahan dia. Berani merompak, beranilah tanggung sendiri, Datuk Seri Najib Tun Razak. Saya dan rakyat Malaysia tak pernah arahkan Datuk Seri Najib untuk tamak merompak seperti ini.
Undang-Undang dan Perlembagaan, Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 jelas terang lagi bersulu menyatakan, tak kira kau Perdana Menteri kah, kau Menteri kah, kau Ketua Menteri Sabah kah, kau Menteri Besar Selangor kah, kalau kau kantoi merompak, mencuri, buat jenayah rasuah, kau kantoi buat jenayah pengubahan wang haram, kalau ada bukti memang kau akan dijatuhkan hukuman penjara. And that is why Kerajaan Agung Kerajaan Ismail Sabri sampai sekarang tidak mahu beri pengampunan diraja kepada Datuk Seri Najib Tun Razak. Yes, sememangnya Perdana Menteri dan Yang di-Pertuan Agong ada kuasa untuk membatalkan hukuman penjara 12 tahun itu menggunakan kuasa pengampunan diraja. Tetapi persoalannya, kenapa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bersama Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong tidak mahu membatalkan hukuman penjara 12 tahun melalui mekanisme pengampunan diraja? Sebab ini adalah kes jenayah berkepentingan awam, kes jenayah besar, kes jenayah rasuah yang memalukan nama negara di seluruh dunia. Kau sendiri merompak duit SRC1 MDB 42 juta ringgit, kau yang kenyang shopping bersama Rosmah Mansor dan 3 juta ahli UMNO, kau tanggung sendiri. Kau perlu menerima hukuman ini dengan seadil-adilnya sebagai pengajaran untuk kau, supaya kau bertaubat, berhenti merompak, supaya kau bayar balik 5 kali ganda duit yang kau rompak. Datuk Seri Najib Tun Razak, duit SRC1 MDB berpuluh-puluh bilion ringgit hilang begitu sahaja. Untuk makluman kau, kenapa kes mahkamah kau tidak ditutup oleh Kerajaan Agung, Kerajaan Ismail Sabri dan Kerajaan UMNO, Kerajaan Malaysia tak tutup? Sebab Kerajaan Agung, Kerajaan Ismail Sabri, Kerajaan UMNO, BM Perikatan Nasional, Kerajaan Malaysia, Kerajaan Rakyat menuntut semua duit yang kau rompak, yang kau hilangkan bersama Rosmah, bersama Jolo, perlu dibayar semula 5 kali ganda nilainya. Hutang yang kau tinggalkan ni lebih 50 bilion ringgit. Kau cakap hutang ini sikit, hutang ini sangat banyak. Jika rakyat Malaysia dan negara Malaysia tak mampu bayar, negara Malaysia boleh bankrupt, boleh dijual dan dilelong kedaulatannya hanya semata-mata kerana hutang SRC1 MDB sampai sekarang Datuk Seri Najib Tun Razak tak nak bayar. Sebab itu kes mahkamah kau ni tak boleh ditutup. Sebab kau Datuk Seri Najib Tun Razak sangat bodoh, sangat dupang. Kau tak nak bayar hutang 1MDB, kau tak nak pulangkan semua duit 1MDB yang kau rompak, yang kau curi, yang kau sembunyikan bersama Jolo di seluruh dunia. Jadi kau sendiri memilih untuk jadi perompak, jadi penyangak, jadi panangkau, jadi lanun. Negara Malaysia ini ada undang-undang, ada perlembagaan, ada institusi kehakiman negara. Negara Malaysia ni negara rule of law. Walaupun kau Perdana Menteri, kau Menteri Keuangan, kau tidak boleh menyalahgunakan kuasa untuk merompak duit SRC1 MDB hanya semata-mata kau ada kabel besar. This is wrong, Datuk Seri Najib Tun Razak. Nah, so sebagai kesimpulan, saya ingin mengisytiharkan tindakan Datuk Seri Najib Tun Razak untuk memilih jalan shortcut, batalkan hukuman penjara 12 tahun yang sudah diumumkan oleh Hakim Mahkamah Tinggi dan 3 orang Hakim Mahkamah Rayuan, gagal dan terus gagal. Dan bosku Najib perlu bersedia untuk mati sia-sia dalam penjara Sungai Buloh Pakcik Makcik Oto Arum. Bosku Najib, kau sudah gagal untuk mengkambing hitamkan hakim-hakim dalam Mahkamah Malaysia. Kau gagal fitnah semua hakim. Kau gagal pecat semua hakim kerana Yang di-Pertuan Agong, Perdana Menteri dan Kerajaan Malaysia tidak mahu pecat semua hakim yang menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun ke atas kamu. Ini membuktikan kegagalan kamu untuk membatalkan hukuman penjara 12 tahun. Dari segi logik perundangan, andai kata semua hakim itu khilaf atau tersilap menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun, satu persoalan perundangan yang perlu kita timbulkan. Kenapa Yang di-Pertuan Agong dan Perdana Menteri Malaysia yang mempunyai kuasa untuk memecat hakim-hakim
tidak pecat Hakim Muhammad Nazlan, tidak pecat 3 orang Hakim Mahkamah Rayuan yang jatuhkan hukuman penjara 12 tahun ke atas kamu, Datuk Seri Najib Tun Razak. This is facts. Datuk Seri Najib Tun Razak bukan sahaja kalah dengan sangat-sangat malu di Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan. Datuk Seri Najib Tun Razak sangat-sangat malu hari ini bersama peguam-peguam dia, yang mana seluruh dunia tahu yang di Pertuan Agong, Perdana Menteri tidak memecat Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali yang menjadi mangsa fitnah politik. Kerana yang di Pertuan Agong dan Perdana Menteri tahu, bosku Najib dengan peguam dia membuat propaganda politik supaya dia tidak bayar balik duit rompakan SRC1 MDB, supaya dia tidak check in penjara Sungai Buloh. So semua strategi licik politik kotor ini untuk menghancurkan institusi kehakiman negara, memburukkan institusi kehakiman negara, memburukkan dan memfitnah hakim-hakim negara yang tidak pernah merompak duit SRC1 MDB ini, menjerut kepala Datuk Seri Najib Tun Razak sampai sekarang, sehingga hukuman penjara 12 tahun itu tidak boleh dibatalkan. Pak Cik Makcik Oto Arum, mana boleh U-turn? Terlajak perahu boleh diundur. Terlajak hukuman penjara 12 tahun tak boleh diundur, Datuk Seri Najib Tun Razak. Ini kekalahan yang sudah diputuskan oleh hakim-hakim Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan. Kau perlu dibicarakan buat kali terakhir di Mahkamah Persekutuan. Kita tunggu keputusan 5 orang hakim, sama ada bagi menang atau bagi kalah dengan kau. Barulah boleh batalkan hukuman penjara 12 tahun. Mana ada istilah ketua hakim kena buat keputusan sendiri tanpa perlu membicarakan Datuk Seri Najib Tun Razak buat kali terakhir di Mahkamah Persekutuan. Tak boleh. Selagi Agung dan Perdana Menteri tidak pecat Hakim Muhammad Nazlan, selagi Agung dan Perdana Menteri tak pecat 3 orang Hakim Mahkamah Rayuan, keputusan hukuman penjara 12 tahun itu sah, valid dan tidak ada kesilapan di sisi Undang-Undang dan Perlembagaan Negara Persekutuan Malaysia. That is very simple, dan ini antara punca utama Datuk Seri Najib Tun Razak tak boleh tidur malam. Kerana yang di Pertuan Agong dan Perdana Menteri masih mengekalkan Hakim Muhammad Nazlan sebagai hakim dalam institusi kehakiman negara. Malah Perdana Menteri dan yang di Pertuan Agong serta Raja-Raja Melayu memberi kenaikan pangkat kepada Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali sampai sekarang menjadi Hakim Mahkamah Rayuan. Dulu jadi Hakim Mahkamah Tinggi, naik pangkat lagi, naik darjat. Lepas tu dapat title Anugerah Diraja Datuk Seri Paduka Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali. So ini antara punca utama kekalahan Datuk Seri Najib Tun Razak. Dia nak main percaturan politik dalam Mahkamah Malaysia, sedangkan Agung sendiri tahu bosku Najib kantoi merompak duit SRC1 MDB 42 juta ringgit, dan bukti itu ditemui dalam akaun bank peribadi bosku Najib. That is why Agung tak nak tolong bosku Najib sampai sekarang, Pak Cik Makcik Oto Arum. Satu dunia tahu Datuk Seri Najib Tun Razak merompak 42 juta ringgit. Keputusan Hakim Mahkamah Rayuan Datuk Seri Paduka Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali dipuji oleh Agung, oleh Raja-Raja Melayu sehingga dinaikkan pangkat. Hakim Muhammad Nazlan dianggap sebagai hero baru kepada negara Malaysia kerana memberikan justice kepada rakyat dan negara ini yang dirompak dengan sangat kejam oleh kamu, Datuk Seri Najib Tun Razak. Saya sebut nama kamu, full name, saya tak takut disama fitnah because kau sudah kalah. Terbukti kau adalah banduan penjenayah perompak nombor 1 dalam Malaysia. Satu-satunya Perdana Menteri kantoi merompak dan menyimpan duit rompakan dalam akaun bank peribadinya. Ini kerja merompak paling dupang dalam sejarah politik dunia, Pak Cik Makcik Oto Arum. Orang-orang kau boleh marah saya, boleh maki hamun saya, tetapi keputusan kau kalah di Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan tak boleh diubah. Kau boleh marah saya, kau boleh ugut bunuh saya, ugut pukul saya. You nak bom C4 saya kah? Nak hilangkan saya kah, nak culik saya, silakan. Tetapi keputusan Hakim Mahkamah Tinggi dan 3 orang Hakim Mahkamah Rayuan yang mendapati Datuk Seri Najib Tun Razak adalah watak utama dalang utama bersalah merompak duit kita, Pak Cik Makcik, merompak duit negara kita 42 juta ringgit. Dia simpan dalam akaun bank peribadi dia. Keputusan ini tak semudah itu boleh diubah, boleh dibatalkan. Tak semudah itu Datuk Seri Najib Tun Razak
boleh bebas daripada hukuman penjara Sungai Buloh. Ini adalah justice dan kemenangan terbesar kepada lebih 32 juta rakyat Malaysia dan negara ini yang dirompak selama ini dengan sangat-sangat sadis, dengan sangat kejam, dengan sangat zalim oleh seorang bekas Perdana Menteri, bekas Menteri Keuangan bernama Datuk Seri Najib Tun Razak. Kebenaran ini adalah tetap kebenaran. Kekalahan Datuk Seri Najib Tun Razak ini tidak boleh diputar belitkan macam roti canai, macam kau pusing gasing, macam kau nak berbelit-belit jadi ular. Akhirnya kepala bosku Najib yang terbelit-belit dengan peguam dia, sehingga takut dibicarakan di Mahkamah Persekutuan. Why you postpone your own court case? Bosku Najib, why you want to cancel your court case? Kenapa kau takut dipercepatkan perbicaraan mahkamah kau oleh 5 orang hakim Mahkamah Persekutuan? Sebab kau sendiri tahu, Datuk Seri Najib Tun Razak, kau tak boleh menang di Mahkamah Persekutuan kerana bukti rompakan itu telah disahkan oleh 4 orang hakim. Bukti itu dalam akaun AM Bank kau. Kalau bukti itu tidak ditemui dalam akaun AM Bank kau, memang Datuk Seri Najib boleh bebas, boleh menang. Sayang 1000 kali sayang, sial dan cukup sial. Kau sangat bodoh, Datuk Seri Najib Tun Razak. Kenapa kau simpan duit rompakan SRC 1MDB dalam akaun AM Bank peribadi kau, sehingga kau dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta ringgit. So, apapun good luck Datuk Seri Najib Tun Razak yang sudah gagal dan terus gagal untuk menutup semua kes jenayah dia ni, yang kalah dan terus kalah, tak boleh batalkan lagi hukuman penjara 12 tahun. Sudah terlambat, nasi sudah jadi bubur, bosku Najib. Baru sekarang kau takut nak disumbat dalam penjara Sungai Buloh. Hari itu kau merompak, shopping dengan Rosma, belanjakan duit SRC 1MDB 42 juta ringgit. Kau tak takut pula dengan penjara Sungai Buloh. Baru sekarang kau sudah kalah PRU 14, tak jadi Perdana Menteri, tak jadi Raja. Baru sekarang hidup kau tak tenang. Inilah orang kaya hasil merompak. Tak ke mana pun pakcik-makcik, hidup dia berakhir dalam penjara Sungai Buloh. Kita dekat dunia ni jangan terlampau besar nafsu kita, kawal nafsu kita. Kita dekat dunia ni kalau mau jadi kaya raya memang tidak dilarang oleh Allah, tapi jangan kita jadi kaya raya hasil duit haram macam Datuk Seri Najib ni, macam Rosma Mansur ni, hasil merompak duit 1MDB, duit SRC. Jangan. Akhirnya yang susah, yang dapat balak, yang dapat sial siapa? Bukan saya, Datuk Seri Najib Tun Razak, yang dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun. Jangan cakap mana bukti. Datuk Seri Najib sendiri mengaku bukti itu ada dalam akaun bank peribadi dia. Datuk Seri Najib, tolong tunjukkan duit tu kepada 3 juta ahli UMNO. Macam-macam UMNO sudah belanjakan duit tu, tak payah diorang menipu. Sudah jadi darah daging haram diorang pun. Saya tahu Datuk Seri Najib tak malu makan duit haram hasil rompakan ini. Saya tahu Datuk Seri Najib, Rosma Mansur, anak-anak dia tak malu makan duit haram hasil merompak duit SRC 1MDB. Tetapi balasan dia yang Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan, Datuk Seri Najib Razak bukan saja tumbang PRU 14, tumbang dalam Mahkamah Malaysia, dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun. Kalau di Mahkamah Allah, selama-lamanya Datuk Seri Najib dihukuman dalam neraka Jahanam. Ini sumpah Allah dalam kitab Al-Quran. Ini baru kes 42 juta ringgit, baru 7 kes jenayah rompakan, belum lagi 35 kes jenayah yang lain Datuk Seri Najib Tun Razak yang belum selesai. Belum lagi kes rompakan 2.3 bilion ringgit. Belum lagi kita cerita kes rompakan lebih 6 bilion ringgit. Belum lagi kita cerita kes kau tak bayar cukai 1.7 bilion ringgit. Ini kes bilion-bilion ni kau kena bayar balik 5 kali ganda ya. Kau kira sendiri pakai kepala otak kau betapa tamak kau merompak. Ini belum kes saman ratusan bilion ringgit oleh syarikat SRC dan syarikat 1MDB yang difailkan oleh Kerajaan Malaysia, Kerajaan Agung hari ini. Datuk Seri Najib Tun Razak, you kena bayar balik duit 1MDB yang kau rompak tu. Mencecah 200 bilion ringgit. Setelah kau kenyang merompak bersama Rosma Mansur, Jolo dan 3 juta ahli UMNO.
Negara ini boleh kaya dan maju jika semua kes Mahkamah Datuk Seri Najib Tun Razak kalah. Saya terus terang, pendapatan negara boleh mencecah trilion-trilion ringgit melalui kekalahan Datuk Seri Najib Razak, Datin Seri Rosmah Mansor, Zahid Hamidi, Jolo, pemimpin-pemimpin UMNO BN. Dan ini adalah pendapatan baru untuk rakyat dan negara. That is why kes mahkamah kamu tak boleh ditutup. Kerana kehebatan kerajaan Malaysia setelah Datuk Seri Najib kenyang merompak, Datuk Seri Najib lupa kerajaan Malaysia mempunyai kuasa yang sangat besar dalam Mahkamah Malaysia untuk menuntut semua duit ratusan bilion ringgit untuk kemajuan rakyat dan kemajuan negara. So it is confirmed Datuk Seri Najib bukan sahaja akan disumbat sampai mati dalam penjara Sungai Buloh bersama konco-konconya dalam UMNO, malah negara ini dan rakyat ini akan untung. Datuk Seri Najib kena bayar balik semua ratusan bilion ringgit duit yang dia rompak dalam 1MDB dan SRC dalam perbendaharaan duit rakyat di Putrajaya, Pak Cik Makcik Oto Arum. Sangat sukar untuk dapat pengampunan diraja Datuk Seri Najib Tun Razak. Kerana saya sudah tanya dengan Agung. Agung tak mahu bagi pengampunan diraja kepada kamu sampai sekarang. Agung tak mahu tolong kamu untuk tutup kes mahkamah kamu, Datuk Seri Najib Tun Razak. So sebelum kau suruh kami bayar cukai GST, kau kena bayar balik semua duit 1MDB yang kau rompak, 5 kali ganda ratusan bilion ringgit. Kau kena bayar cukai LHDN 1.7 bilion ringgit itu. Anak-anak kau yang tak bayar cukai itu pun wajib bayar cukai. Sudah kalah pun dalam mahkamah ni kes cukai ni. Tapi Datuk Seri Najib main wayang politik dalam mahkamah yang tidak akan membantu dia untuk menang. Ini hanya akan menghancurkan Datuk Seri Najib dalam mahkamah dunia dan mahkamah Allah, Pak Cik Makcik Oto Arum. Apapun, saya menyokong kebijaksanaan Kerajaan Agung Kerajaan Ismail Sabri, kebijaksanaan Kerajaan UMNO BN Perikatan Nasional, kebijaksanaan Kerajaan Malaysia dan Kerajaan Raya Malaysia yang tidak mahu tutup semua kes mahkamah Datuk Seri Najib Tun Razak melibatkan kes rompakan berbilion-bilion ringgit dalam mahkamah Malaysia. Kerana kamu, bosku Najib, adalah banduan penjenayah, perompak, penyamun, penyangap, lanun, pengkhianat, petualang, musuh dalam selimut, gunting dalam lipatan, yang sengaja merompak duit rakyat, duit negara untuk membangkrupkan negara, untuk menambahkan hutang negara yang boleh mengancam kedaulatan negara Malaysia, Pak Cik Makcik Oto Arum. Atas nama Allah yang Maha Berkuasa, atas nama keadilan kekuasaan Allah, atas nama justice, atas nama rule of law, atas nama rasa cinta kepada rakyat dan negara Malaysia berdaulat ini, Datuk Seri Najib Tun Razak wajar dan sangat wajar atas dosa-dosa dan jenayah besarnya merompak 42 juta ringgit duit SRC 1MDB yang ditemui dalam akaun bank peribadi dia. Keputusan yang dibuat oleh Yang Arif Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali bersama 3 orang hakim Mahkamah Rayuan menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun adalah sah di sisi Undang-Undang dan Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Bukan hakim-hakim ini yang buat jenayah, tetapi Datuk Seri Najib Tun Razak lah yang buat jenayah rompakan, jenayah rasuah, jenayah pecah amanah, jenayah salah guna kuasa, jenayah pengubahan wang haram. Sepanjang Datuk Seri Najib Tun Razak berkuasa sebagai Perdana Menteri Keuangan Pengerusi 1MDB, Penasihat Emeritus Syarikat SRC 1MDB 10 tahun di Putrajaya, Datuk Seri Najib Tun Razak belum terlambat untuk bertaubat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana nak bertaubat? Tolong bayar balik semua duit rompakan 1MDB, duit SRC yang kau rompak bersama Jolo, bersama bosku Rosmah, berpuluh-puluh bilion ringgit sehingga ratusan bilion ringgit itu. Bosku Najib, belum terlambat untuk kembali ke pangkal jalan. Kau adalah pemimpin Islam. It is a common sense. Mencuri dan merompak harta rakyat, harta negara adalah satu dosa besar. Dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijanjikan neraka Jahannam oleh Allah
Matlamat tidak menghalalkan cara Datuk Seri Najib Tun Razak. Tidak pernah dalam mana-mana surah Al-Quran ayat-ayat Allah membenarkan kita sebagai pemimpin Islam merompak dan mencuri duit rakyat harta negara atas nama Islam. Tidak pernah. Datuk Seri Najib Tun Razak, merompak ini bukan sahaja satu jenayah besar di negara Islam bernama Malaysia berdaulat ini, tetapi merompak dalam Islam adalah satu dosa besar yang akan menyebabkan Datuk Seri Najib Tun Razak dan penyokong-penyokongnya dihumban ke dalam neraka Jahannam buat selama-lamanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Berkuasa. Datuk Seri Najib Tun Razak, sudahlah kau nak tipu hakim-hakim, nak tipu rakyat. Kami hari-hari ikut kau punya prosiding mahkamah. Hari-hari semua bukti dibentangkan kau memang kantoi merompak berbilion-bilion ringgit duit rakyat, duit negara dalam syarikat 1MDB, syarikat SRC, dalam institusi perbendaharaan Kementerian Keuangan Kerajaan Malaysia. Datuk Seri Najib Tun Razak, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Sepandai-pandai kau menipu merompak dengan sangat licik ini, akhirnya kes mahkamah kau ni pun hukuman penjara 12 tahun sampai sekarang tidak dibatalkan oleh Ketua Hakim Negara, oleh hakim-hakim dalam Mahkamah Malaysia. Datuk Seri Najib Tun Razak, you underestimate kuasa rakyat. You underestimate kuasa agung. You underestimate kuasa Ketua Hakim Negara, hakim-hakim dalam Mahkamah Malaysia. You underestimate kuasa Kerajaan Malaysia. You underestimate kuasa Allah yang Maha Berkuasa. Sebab itu kau hancur PRU 14, hilang jawatan Perdana Menteri sekelip mata sampai kau tak boleh tidur malam. You underestimate kuasa Allah sampai kau kalah dan tumbang atas izin kuasa Allah dalam Mahkamah Malaysia. Datuk Seri Najib Tun Razak, siapa yang kasih kalah kau dalam Mahkamah Malaysia? Semua ini adalah aturan kuasa Allah yang Maha Berkuasa. Ibrahnya, pengajarannya Pak Cik Makcik Oto Arun, biarlah kita miskin macam mana pun, asalkan duit yang kita kasih makan dengan anak-anak kita itu adalah duit halal, bukan duit haram rompakan 1MDB. Datuk Seri Najib Tun Razak, apa guna jadi kaya raya bilion trilion kalau akhirnya Datuk Seri Najib Tun Razak meringkuk dalam penjara dunia dan penjara neraka Jahannam dengan sangat-sangat hina di mata manusia, di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wang bilion-bilion trilion ringgit ini tidak ada nilainya di mata Allah, di mata rakyat, kerana kau bangga makan duit haram bersama pengikut-pengikut kau yang dilaknat oleh Allah, yang mana benda ini jenayah besar. Datuk Seri Najib Tun Razak, hukum Allah, undang-undang syariat Allah ini kau tak boleh putar belitkan ikut nafsu ketamakan kau merompak di dunia akhir zaman. Ingat Pak Cik Makcik Oto Arun, mana-mana pemimpin, penguasa yang tamak merompak duit rakyat dan harta negaranya secara terang-terangan, macam Datuk Seri Najib, macam Raja Fir'aun, Raja Namrud, Qarun, raja-raja kafir, hancur atas izin kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya rakyat yang ingat mati faham bahawa duit hasil merompak di dunia ini memang tidak ada nilainya, Pak Cik Makcik Oto Arun. Hanya pemimpin yang takutkan kuasa Allah yang tahu merompak dan mencuri harta rakyat dan harta negara adalah satu dosa besar, Pak Cik Makcik Oto Arun. Datuk Seri Najib Tun Razak ini adalah seorang pemimpin jahil, pemimpin yang tidak bertamadun, yang melawan kuasa Allah, melawan hukum-hukum syariat Allah, menghalalkan benda haram iaitu merompak duit rakyat, harta negara atas nama Islam, atas nama Melayu, Pak Cik Makcik. Benda ini tidak boleh ditiru, tidak boleh jadi budaya hidup kita. Ada ramai orang kaya boleh cari rezeki halal, tetapi pelik bin ajaib, Datuk Seri Najib, Datin Seri Rosmah, orang-orang Islam dalam UMNO
tamak mahu jadi kaya raya di dunia dengan cara merompak harta rakyat, harta negara secara haram. Bangga makan duit haram jadi darah daging mereka, pakcik makcik Oto Arum. Sedangkan duit rompakan itu sama haramnya dengan daging babi jika dimakan daging babi itu oleh orang-orang Islam. Sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Checkmate and game over. Datuk Seri Najib Tun Razak yang tak boleh tidur malam, yang tak tenang hidupnya, porak-peranda hidupnya hilang jawatan Perdana Menteri, yang tak senang duduk kerana takut disumbat ke dalam penjara Sungai Buloh selama 12 tahun. Checkmate and game over. Datuk Seri Najib Tun Razak yang gagal menghancurkan institusi kehakiman negara, yang gagal memecat semua hakim-hakim dalam negara ini. Datuk Seri Najib Tun Razak, masa semakin suntuk dan mencemburui. Bulan depan tolong siap sedia untuk dibicarakan dalam Mahkamah Persekutuan, untuk dihantar ke dalam penjara Sungai Buloh pada 31 Ogos 2022. Suka ataupun tidak, percaya ataupun tidak, Datuk Seri Najib Tun Razak nyawa-nyawa ikan pakcik makcik Oto Arum kerana nafsu tamak haluba merompak harta rakyat, harta negara 42 juta ringgit dalam syarikat SRC 1MDB. Datuk Seri Najib Tun Razak menghantar dirinya sendiri ke dalam penjara Sungai Buloh selama 12 tahun. Ini bukan salah orang lain. Ini bukan salah Agung, bukan salah Raja-Raja. Ini bukan salah Tun Dr. Mahathir. Ini bukan salah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ini bukan salah hakim-hakim. Ini salah Datuk Seri Najib Tun Razak sendiri yang tamak halubah, rakus dengan dunia, nak sangat cepat kaya hasil merompak duit SRC 1MDB 42 juta ringgit. Orang tamak selalu rugi, Datuk Seri Najib Tun Razak. Pintu penjara Sungai Buloh sudah tidak sabar untuk menyambut kedatangan Datuk Seri Najib Tun Razak. Banduan penjenayah penyamun-penyangap yang dijatuhkan hukuman bersalah penjara 12 tahun oleh 4 orang hakim dalam Mahkamah Malaysia. Game is over, bosku. Sekian. Terus hidup suara keramat rakyat sampai kiamat. Terus menang dan terus menang. Kuasa Allah yang maha berkuasa, yang lebih berkuasa daripada kuasa pemimpin iblis, syaitan dan dajjal lanatullah di negara Islam bernama Malaysia berdaulat ini. Sekian. Checkmate and game over, Datuk Seri Najib Tun Razak. Terima kasih.